Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pagi ni saya bersiaran dari Lekir sambil nak testnya earphone ni. Nampaknya baru seorang baru tengok. Macam mana komen? Clear tak clear? Clear tak? Tak kerja ke hari ni? Jadi niat di hati hari ni, kalau ada lagi 2-3 orang lagi nak mulakan tadabbur ayat lazim, tadabbur surah Ad-Duha. Jadi rujukan saya tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Clear ke dengar? Boleh komen. Kalau tak clear bagi tahu. Saya nak try ni earphone ni. Jadi kita mulakan dengan surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Clear? Alhamdulillah clear. Terima kasih. Wad-duha ay awalun nahar au kulluhu. Jadi wad-duha ni maksudnya ialah Ad-duha, yang ni maksudnya awal siang ataupun kita sebut pagi lah. Ataupun tafsiran yang kedua, menurut tafsiran Jalalain ni, kulluhu, keseluruhan siang. Wad-duha, demi waktu pagi ataupun demi waktu siang. Jadi ada dua ada dua maksudnya. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu pagi ataupun bersumpah dengan waktu siang, menandakan waktu pagi adalah penting, waktu siang adalah penting. Jadi memang pagi kita mulakan hari dengan pagi lah. Jadi kalau boleh pagi ni, kalau pagi kita bagus, baik, insya-Allah berlanjutan sehingga ke malam. Itu yang pesan guru-guru semua benda yang sama je, yakni bangun dulu sebelum subuh. Pastikan kita tunggu subuh, jangan subuh tunggu kita. Wal-laili idza saja. Saja ni tafsirannya ghatta bi zalamihi, menyelubungi dengan gelapnya, au sakana, ataupun diam. Mana diam ni maksud tenang. Wal laili idza saja, demi malam
apabila menyelubungi kelam, ataupun demi malam apabila diam ia, malam sunyi. Jadi malam biasa waktu sunyi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengiringi sumpah yang kedua dengan Allah Taala menyebutkan malam, menunjukkan malam, siang dan malam adalah sesuatu yang penting. Jadi di sinilah sebahagian ahli tafsir berpandangan wadduha tu dengan makna siang, sebab ayat yang seterusnya, ayat yang kedua, Allah Ta'ala iringkan dengan al-lail. Al-lail ni malam. Jadi bila sebut malam, lawan dia siang. Dia beza kalau pagi lawan dia petang. Jadi di situ ada perbezaan tafsir. Tak kisahlah. Kita nak pegang ad-duha tu dengan makna pagi pun boleh, ataupun kita nak pegang ad-duha tu dengan makna siang pun boleh. Yang penting apa yang kita lakukan di waktu siang dan di waktu malam. Apa yang kita lakukan di awal pagi dan juga di waktu malam. Jadi dia jangan sia-siakan. Bila kita online sosmed, pastikan kita cari yang manfaat. Jangan yang bukan-bukannya kan. Assalamualaikum Ustaz, nampak cerah elok dia kamera dia. Kalau tengok betul-betul tak cerah elok. Okey. Okey, ayat yang ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadda'a di sini dengan maksud tarokaka ya Muhammad. Ma tarokaka ya Muhammad. Tidak meninggalkan akan dikau wahai Muhammad. Rabbuka, tidak meninggalkan oleh Tuhan engkau, Tuhan kamu. Wa ma qala, yakni qala dengan maksud abghadaka. Wa ma abghadaka, dan tidak marah ia. Tidak marah ia Allah Subhanahu Wa Taala akan dikau. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala tidak akan meninggalkan Rasulullah, tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad, dan Allah Taala tidak marah kepada Nabi Muhammad. Jadi kisah daripada ayat ini, nazala haza, turun ini ayat, lamma qala al-kufaru, pada ketika tatkala berkata oleh orang-orang kafir Mekah, inda ta'akhuril wahyi anhu, pada ketika lambat sampai wahyu daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, lambat turunnya wahyu 15 yauman, selama 15 hari. Jadi 15 hari wahyu tidak turun kepada Rasulullah. Jadi kebiasaannya wahyu turun. Jadi Rasulullah akan, keesokan paginya Rasulullah akan bercerita kepada para sahabat, bercerita kepada masyarakat Mekah. Tapi sebelum turun ayat yang ketiga ni, wahyu tidak turun selama 15 hari. Jadi bila tak turun selama 15 hari, mulalah gosip-gosip liar. Yang ni kata orang Quraisy, kata orang kafir Quraisy, inna rabbahu wadda'ahu wa qalahu. Jadi bila wahyu tak turun, orang kafir Quraisy pun dakwa sesungguhnya Tuhannya Muhammad, wadda'ahu, meninggalkan dia, wa qalahu, dan marah kepada dia. Jadi bila gosip liar tersebut tersebar, Allah Subhanahu Wa Taala menafikan dengan turun ayat ini, yang mana Allah Taala menyebutkan, menindakkan bahawa Allah Taala tidak meninggalkan Nabi Muhammad, dan Allah Taala tidak marah kepada Nabi Muhammad sebab lambatnya turun wahyu selama 15 hari. Ustaz Hafizuddin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka, sesungguhnya akhirat ialah lebih baik bagi kamu. Lima fiha minal karamati laka,
kerana apa yang ada di dalam akhirat tadi, minal karamati, daripada kemuliaan-kemuliaan, laka, bagimu, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memujuk Nabi Muhammad dengan memberitahu kepada Nabi Muhammad akhirat lebih baik. Jadi secara umumnya Allah Ta'ala juga memujuk kita, umat Nabi Muhammad, memberitahu kepada kita bahawa akhirat lebih baik untuk kita. Dunia macam ni lah kan. Tak payah kata umat Nabi Muhammad, orang-orang yang tak beriman dengan Nabi Muhammad pun terkesan juga dengan dunia ni kan. Dengan coronanya dan sebagainya, chaos sana sini kan, huru hara. Kalau kita kata orang Islam miskin, apa kedana orang kafir pun ada yang apa kedana, ramai pula tu. Jadi kita orang beriman, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi khabar gembira, yakni dengan memberitahu walal akhiratu khairul laka minal ula, lebih baik bagi kamu Nabi Muhammad. Secara umumnya lebih baik bagi kita umat Nabi Muhammad, minal ula, daripada yang pertama, yakni minad dunia, daripada dunia. Sebab tu kalau di dunia ni maklumlah kan, di dunia kalau orang perempuan di dunia kan cantik kejap je kan, orang kahwin, baru kahwin seronok lah. Tapi kalau dah 10 tahun 20 tahun mula datang jemu je kan. Pergi makan nasi ramai-ramai tapi bayar seorang-seorang, itu dunia. Orang lain dapat duit bantuan, kita tak dapat, itu pun dunia. Tapi kita kena ingat Allah Ta'ala memberi khabar gembira kepada kita akhirat lebih baik. Dengan kesabaran tadi Allah Ta'ala memberikan ganjaran. Satu hasanah Allah Ta'ala gandakan 10 ganjaran. Itu baru satu hasanah, bukan fardu. Itu yang sunat sahaja, yang fardu lebih lagi. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardo. Kata Allah Ta'ala lagi, walasawfa yu'tika rabbuka, dan akan mengurniakan kepada kamu wahai Muhammad, rabbuka, oleh Tuhan kamu, fil akhirati, di akhirat. Allah Ta'ala akan memberi kurniaan lagi di akhirat, minal khairati, daripada kebaikan-kebaikan, ata'an jazilan, kurniaan yang banyak. Fatardo, ini fatardo bihi, maka sebab itu, dengan sebab kurniaan-kurniaan yang Allah Ta'ala akan berikan kamu Nabi SAW, engkau wahai Nabi SAW akan redha. Redha ni makna puas hati. Puas hati. Faqala SAW, maka bersabda Nabi SAW sebagai menyambut ayat ni, Rasulullah sebut, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu, la arda, tidak aku redha, tidak aku puas hati, wa wahidun, sedangkan salah seorang, min ummati, daripada umatku, finnar, masuk ke dalam neraka. Itu Rasulullah. Hidup baginda sentiasa mementingkan umat. Dan Rasulullah kata, aku akan redha, aku akan puas hati, seorang pun umatku jangan masuk di dalam neraka. Jadi sebab tu kita ni kena banyak berselawat lah. Sebab Rasulullah ingatkan kita, kasih dan sayangkan orang yang menyayangi kita. Jangan tegih-hegih kasih orang yang tak kenal kita pun. Cintakan artis, sayangkan artis kan. Rasulullah ingatkan kita, yang ini mengingatkan umat. Tak nak seorang pun umat baginda masuk ke dalam neraka. Kata Allah Ta'ala lagi, alam yajidka yatiman fa'awa. Ini sebagai bukti yang mana Allah Ta'ala tidak meninggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam dan tidak marah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka, jadi alam istifhamun takriri, istifhamun takrirun, pertanyaan menerangkan. Ayat tafsiran dia, alam yajidka wajadaka yatiman. Ni maksud istifham takriri. Mana Allah Ta'ala tanya tu bukan tanya. Tanya tu sebagai hendak memberitahu, menerangkan. Dalam macam kita lah, kadang-kadang tanya tu bukan tanya nak
Tanya sebab tak tahu. Tanya tu sebab tanya nak menerangkan. Contoh suami tanya isteri, bukan ke aku bagi nafkah hari-hari, contoh kan. Jadi dia tanya tu bukan dia tanya dia tak tahu bagi ke belum, tapi dia tanya tu dia nak beritahu yang mana nafkah tu dia yang bagi. Jadi alam yajidka tafsirannya wajadaka. Wajadaka yatiman. Apa dia yatim? Yatim ni bifaqdi abika. Yatim dengan sebab ketiadaan ayahmu. Ayah kamu, ayah Nabi SAW. Qabla wiladatika, sebelum kelahiran kamu. Au ba'daha, atau selepasnya, selepas kelahiran. Ini ada khilaf ahli sejarah lah. Ada yang mengatakan ayahanda baginda wafat setelah baginda lahir. Ada yang mengatakan ayahanda baginda wafat sebelum baginda lahir. Cuma kita majoriti di negara kita ni, kita faham ayahanda baginda SAW wafat sebelum baginda lahir. Yang mana sekarang ni kalau tempat ayahanda baginda SAW wafat tu di Masjid Madinah lah. Sekarang kan Masjid Madinah kan dah luas. Jadi yatim ni anak yang kehilangan ayah. Dia tak macam haiwan. Kalau binatang ni yang kehilangan ibu. Kehilangan ibu, yatim. Sebab binatang ibu yang cari rezeki. Kalau manusia ni ayah. Sebab tu kalau suami-suami, para ayah cari rezeki, jangan harapkan bini je kan. Ini kahwin bini mentang-mentang kerja kerajaan, rumah nama bini kan, kereta nama bini kan. Jadi cari nafkah. Sebab nafkah tu wajib. Kalau sembahyang tahajud tiap malam pun, puasa sunat hari-hari, tapi kalau nafkah tak bagi, baik mati. Okay, clear. Fa'awa. Apa dia fa'awa? Maka memelihara ia Allah Ta'ala. Mendapati akan dikau yatim, Allah pelihara. Bi andam maka ila ammika Abi Talibin. Dengan bahawa melindungi ia Allah, menghimpunkan Allah akan dikau ila ammika, kepada bapa saudara engkau Abi Talib, yakni Abu Talib. Ammika ni maknanya bapa saudara sebelah ayah. Kalau khalika, bapa saudara sebelah ibu. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan, yakni wa wajadaka, mendapati ia Allah akan dikau dhallan, tercari-cari, amma anta alaihi minas syariah, daripada perkara yang engkau di atasnya, di atas perkara tadi, minas syariah, daripada syariat, daripada undang-undang. Allah Ta'ala mendapati Nabi SAW tercari-cari. Tercari-cari apa? Tercari-cari syariat, undang-undang untuk diajarkan kepada umat. Untuk diri sendiri tu okey dah. Sebab Rasulullah ni baik sejak kecil lagi. Rasulullah tak minum arak, tidak berzina. Masyarakat jahiliah minum arak, masyarakat jahiliah berzina. Jadi Rasulullah tak buat benda tu. Masyarakat jahiliah sembah berhala, Rasulullah tak sembah berhala. Tetapi apa yang hendak diajarkan, yang ini Allah Ta'ala turunkan wahyu. Ajar ni, ajar ini, ajar ini, ajar ini. Macam kita lah, kadang-kadang kita kan untuk diri sendiri okey kan? Kalau buat tauhid diri sendiri okey, tak ada masalah. Tapi kalau orang tanya, jam juga nak jawab kan. Kata tanya tu, tanya ni, tanya ustaz lah kan. Tanya diri tak tahu lah kan. Tapi kalau kenal Allah, insya-Allah kenal. Tak ada masalah. Cuma nak terangkan. Tu kata wa wajadaka dhallan fahada, ai hadaka ilaiha, memberi petunjuk, menunjukkan ia Allah akan dikau ilaiha, kepadanya, kepada syariat yang untuk ajar umat. Jangan faham ayat ni dengan makna kata Rasulullah sesat. Sebab ada yang orang yang salah faham, kata Rasulullah sebelum turun wahyu sesat. Rasulullah tak sesat dengan makna jahat dah, bukan macam tu. Kita kena jaga adab dengan Rasulullah.
Jadi maksud dalan di sini ialah tercari-cari syariat untuk diajarkan kepada umat. Bukan maksud sesat, minum arak, berzina. Rasulullah memang tak minum arak daripada kecil lagi. Itu kita kena faham. Wa wajadaka ailan fa aghna. Wa wajadaka ailan, yakni ailan dengan maksud fakiran. Dan mendapati ia, ya Allah, akan dikau fakir, tak ada harta. Fa'aghna, yakni fa'aghnaka bima qanna'aka bihi. Maka mengkayakan ia, ya Allah, akan dikau dengan perkara yang mencukupkan akan dikau dengannya, dengan perkara tadi. Allah Ta'ala mencukupkan baginda sallallahu alaihi wasallam minal ghanimati wa ghairiha, daripada harta rampasan perang dan selainnya. Mana Rasulullah, hasil pendapatan Rasulullah memang kebanyakannya daripada hasil rampasan perang. Ialah sebab Rasulullah nak mendidik umat, nak mengajar para sahabat. Jadi mana ada masa sangat nak tumpu kepada cari rezeki. Ialah macam ulama lah, tok guru macam tu. Tok tuan-tuan guru buka pondok kan, pagi kuliah mengajar anak murid, tengah hari pun kuliah, lepas asar pun kuliah, lepas maghrib pun kuliah, lepas isyak pun kuliah. Baby dia nak sibuk dengan rezekinya. Sebab tu kalau itu yang macam contoh badan-badan yang ada authority, ada simpanan duit Baitul Mal, jadi salurkan kepada tok-tok guru pondok kan, yang mana dia orang ni tumpu 100% untuk anak murid. Tak sempat nak cari rezeki, atau kalau sempat pun sikit sangat masa. Memang tuan-tuan guru ni perangai dia tak adalah nak minta, malu dia tinggi. Jadi kita sebagai ahli yang badan-badan yang ada authority, buat benda macam ni. Banyak tok-tok guru pondok yang memang tumpu pada pondok saja. Takkan nak suruh tok guru tu sendiri pergi sign borang. Malulah dia. Patutnya orang-orang yang ada authority ni lah yang bank in saja kan, bagi duit hadiah kepada guru. Itu cara kita menghargai para ulama, tok guru lah. Wafil hadisi, dan sabit di dalam hadis, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafsi. Laisal ghina, bukanlah kaya, an kasratil arad, daripada banyak harta benda. Walakinnal ghina, tetapi kekayaan, ghinan nafsi, ialah kekayaan di dalam diri. Kekayaan di dalam diri ini maknanya tidak berhajat, tak ada tamak lah. Fa'amal yatima fala takhar. Jadi setelah Allah Ta'ala memperingatkan Rasulullah, memberitahu kepada Rasulullah yang Allah Ta'ala tak marah kepada Rasulullah, tidak meninggalkan Rasulullah dengan bukti-bukti, yakni sejak Rasulullah lahir lagi Allah Ta'ala yang memelihara Rasulullah dengan dipelihara oleh bapa saudara Rasulullah, Abu Talib. Dan Allah Ta'ala memberikan harta kepada Rasulullah berupa harta ghanimah. Walaupun Rasulullah selalu dapat harta ghanimah, tapi kalau kita tengok dalam sirah kehidupan Rasulullah ni, dia lebih kepada bagi apa yang ada pada Rasulullah kan, share kepada umat. Memang Rasulullah itu share kepada para sahabat. Tak ada simpan duit banyak-banyak, tak ada. Walaupun kalau ikutkan kaya, Rasulullah kaya, kaya. Cuma tak ada kaya simpan harta tu, tak ada. Dapat je bagi, dapat je bagi. Ada para sahabat susah, bagi. Itu akhlak Rasulullah. Jadi mudah-mudahan kita dapat meniru akhlak Rasulullah. Jadi bila Allah Ta'ala memberitahu kepada Rasulullah bukti-bukti yang Allah Ta'ala tidak marah kepada Rasulullah dan tidak meninggalkan Rasulullah, fa'ammal yatima fala takhar, maka adapun anak yatim, fala takhar, maka janganlah engkau kerasi, bi akhzi malihi aw ghairi zalika, mengerasi anak yatim dengan mengambil hartanya, aw ghairi zalika, atau selain daripada itu.
Maklumlah kan anak yatim bila ayah dia mati, ayah dia meninggal. Jadi adik-beradik, bapa saudara, janganlah ambil harta bahagian anak tadi. Si ibu yang ada anak yatim, jadi janganlah ibu tadi makan harta anak yatim tadi. Jadi kadang-kadang macam tu lah kan, dia ambil harta bekas suami dia, arwah suami dia, bubuh dalam bank dia, semua dia belanja habis. Anak dia kata nantilah, tak boleh macam tu. Jadi dia kena tinggalkan habuan tarikah kepada anak dia. Ini Allah Ta'ala mendidik Rasulullah secara langsung. Allah Ta'ala mendidik kita umat Rasulullah lah. Sebab Allah Ta'ala tahu Rasulullah memang tidak akan mengerasi, memaksa anak yatim. Ini dikatakan cakap tu tuju pada orang lain, tapi maksud tu kena pada orang lain. Wa masaila fala tanhar, adapun orang yang meminta fala tanhar, yakni tasjurhu li faqrihi, maka janganlah engkau herdik akan dia kerana kefakirannya. Ada orang minta, nak bagi, tak nak bagi, diam. Jangan kita kadang-kadang orang dia kata apa, patutlah miskin, malas dia kata. Patutlah miskin, bangun tengah hari, pagi tak bangun. Patutlah miskin, bodoh kan. Dah memang macam tu lah kan. Kalau pandai, kalau cerdik, tak ada dah jadi miskin. Jadi kita yang ada harta nak bantu-bantu, tak nak bantu sudah. Walaupun kita kata, bulan lepas saya dah bantu dah, tengok bulan ni minta lagi, hari tu dah bagi, ni minta lagi, tak reti cari kerja. Sebab dia bodoh lah dia jadi miskin. Sebab dia bodoh lah Allah Ta'ala bagi kita yang pandai ni bantu dia. Walaupun kadang-kadang orang banyak cakap macam tu lah kan. Orang miskin ni miskin sebab malas kan. Dia rajin sebab tu dia tak miskin. Jadi kita tidak dipersoalkan benda macam tu. Kita dipersoalkan apa yang kita lakukan untuk dia. Bantu-bantulah. Maklumlah kan, orang miskin, orang fakir, busuk, tak terurus. Dah kalau terurus tak ada lah nama miskin. Ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhanmu alaika ke atas kamu bin nubuwati dengan menjadi nabi, wa ghairiha dan selainnya, selain menjadi nabi, Allah Ta'ala utuskan Rasulullah menjadi nabi. Fahaddis, yakni fa'akhbir, maka ceritakanlah. Bila Nabi Muhammad menjadi Rasul, menjadi nabi, Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad ceritakan kepada umat. Wa huzifa dhamiru sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil af'al. Jadi dalam ayat ni dia hazafkan dhamir baginda sallallahu pada sebahagian fi'il, riayatan lil fawasil, kerana memelihara hujung ayat. Fawasil ni hujung ayat. Kalau kita tengok dalam ayat ni daripada awal surah, ma wadda'aka ada domeka, wadda'aka ada domeka. Kemudian wa ma qala tak ada ka. Kalau ikutkan wa ma qala ka, ada ka. Contoh lagi, wala saufa yu'tika, ada ka. Fatardo tak ada ka. Walaupun kalau ikutkan fatardo ka, ada ka. Wa wajadaka dhallan fahada. Jadi kalau ikutkan fahadaka. Alam yajid kayatiman fa'awaka, ada ka. Dan seterusnya lah. Jadi kenapa tak ada dhamir? Alasannya kerana riayatan lil fawasil, kerana memeliharakan hujung. Nak bagi hujung ayat tu bunyi a kan. Fahada qala kan, a belakang tu. Okey, itulah secara ringkas tafsiran daripada Jalalain. Walaupun tadi awal saya sebut tafsir pimpinan Ar-Rahman. Tapi tafsir pimpinan Ar-Rahman ni tuan-tuan boleh baca sendiri. Jadi saya bacalah yang Arab dia, tafsir Jalalain. Sadaqallahul azim. Okay, itulah sahaja untuk pagi ni. Terima kasih kepada rakan-rakan Facebook yang sudi menonton. Saya doakan mudah-mudahan rezeki tuan-tuan murah, kesihatan diberikan Allah, kebahagiaan dan sebagainya.
Yang mana silap salah tu daripada saya, Akhi Muhammad Khidir. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.